Tanda perubahan, penghampiran, titik pegun, titik lengkuk balas. Titik lengkuk balas. Okey, itulah kata kunci yang kita nak gunakan nanti. Had, terbitan pertama. Okey. So sekarang ni guna pembezaan ni ada banyak guna Salah satu daripada dia kita akan cari kecerunan tangent. Kecerunan tangent. Pernah dengar tak kecerunan tangent ni? Tangent pernah dengar tangent? Pernah kan? Kecerunan pun kecerunan pun pernah kan? Okey, jadi dalam MX kita akan belajar mencari kecerunan bagi lengkung. Lengkung dalam matematik moden kita belajar kecerunan tu garis lurus saja kan. Tapi dalam MX kita akan belajar mencari kecerunan untuk lengkung. Dan kita akan gunakan salah satu kaedah menggunakan kaedah pembezaan Okey, so had dan hubungannya dengan pembeza. Hubungannya dengan pembezaan So ini adalah graf lah. Okey, nilai had ni pertimbangkan jujukan. Okey, nanti kita saya go through sajalah. Kenapa ini adalah eksperimen lah, penerokaan eksperimen yang dia buat dalam kumpulan. Kalau ada masa nanti awak baca lah. Okay, yang ni awak boleh baca. Okay, so ini yang penting. Nampak tak? Ini yang penting, had. Okay, sekejap Okay, yang ini penting lah. Bukan yang penting. Okey, ini had. Yang ini penting ni. Okey, had X kuasa 2 tambah 3X per X had menghampiri had X menghampiri kosong pada X kuasa 2 tambah 3X per 3 per X. Okey, jadi yang ini penting. So awak kena tahulah bila X menghampiri kosong. Bila X menghampiri kosong berapa dapat nilai X. Okey, so kita tengok satu contoh. Tengok contoh. Okey, cikgu ada buat contoh tadi dalam PowerPoint tadi. Okey, sekarang ni boleh nampak tak? Nampak tak? Kecil Tulisan kecil cikgu. Tapi awak rujuk pada buku teks. Had X menghampiri 4. Had X menghampiri 4. 3 tolak square root X. X tambah 2. Okey, kita gantikan yang pertama. Gunakan pergantian secara langsung. Okey, tengok sini. Had X menghampiri 4. 3 tolak square root X per X tambah 2. Okey. So kita gantikan secara langsung. X tu kita gantikan dengan 4. Nampak? Bila X menghampiri 4, mana X tu kita gantikan dengan 4. So square root 4 kat sini lah. Bawah ni pada X kan, kita gantikan dengan 4. Okey. So kita akan dapat 3 tolak square root 4 tu 2. 4 tambah 2. Terus kita akan dapat nilai dia 1/6. Maknanya yang ini adalah had, ini adalah untuk pembezaan peringkat pertama lah. Penggantian secara langsung. Okey, contoh yang kedua. Okey, tengok sini. Had X menghampiri 1. Dibaca macam ni. Had X menghampiri 1. X kuasa 2 tolak 1 per X tolak 1. Okey, yang ini. Okey, apabila X sama dengan 1, kita gantikan. X kuasa 2 tolak 1. Tetapi, kalau kita gantikan X kuasa 2 tolak 1 ni, kalau kita gantikan X kuasa 2 tolak 1 ni, nanti dia akan apa? Dia akan jadi kosong. Dalam bentuk tu kan, bila kita gantikan kan, 1 tolak 1, kosong. 1 tolak 1, kosong. Dapat kosong-kosong. Tetapi kita ingat ni, kita ada kuasa 2 kan. Kenapa pen saya tak keluar dalam PowerPoint pen saya tak keluar. Okey, kita ingat kita ada pemfaktoran ni, ingat tak? X kuasa 2 tolak 1 ni. Kau ingat tak? Ingat tak? Ya cikgu, ingat. Okey, sekejap cikgu nak guna whiteboard lah. Okey. Ingat, awak ingat. Orang lain tak tahulah ingat, kita ingat ni. Senyap je ni. Ingat cikgu, ingat. Sekarang ni kan, kalau kuasa 2 kuasa 2. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Apa dia? Dia ada satu. Bila kita faktorkan ni apa dia? A tolak B. A tambah B.
Nampak? Macam tu juga soalan ni tadi. X kuasa 2 tolak 1. Okay, so yang ini apa? Yang ni A lah. Yang ni B. Sebab 1 kuasa 2 pun 1 kan? Jadi bila kita faktorkan, kita akan dapat X tolak 1, X tambah 1. Faham tak? Ingat lagi tak faktorkan ni? Ini faktoran. Ini kita dah belajar dah, pemfaktoran. Kalau nombor kuasa 2 sempurna, 1 ni pun nombor kuasa 2 sempurna sebab 1 adalah 1 kuasa 2. Sebab tu dalam yang ini tadi ni, kita tak boleh terus gantikan dekat atas ni tak boleh terus gantikan. Sebab tu kita kena, okey, Kak Cikgu tulis balik lah Had X menghampiri kosong, X apa tadi? Kuasa 2 tolak 1. Kuasa 2 tolak 1 dibahagi dengan, bagi dengan apa tadi? X tolak 1. Kena tunjuk juga ni. Okey, yang ini kalau kita buat pemfaktoran macam ni. Pemfaktoran yang ini. Okey, ini adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kan? So ini adalah apa? Kalau cikgu keluarkan dia. X tolak 1. X tambah 1. Dibahagi dengan X tolak 1. Dekat sini baru boleh kita cancel. Bila kita faktorkan, kita cancel lah. So akan dapat had X menghampiri kosong, X tambah 1. Barulah kita gantikan X ni dengan kosong. So kosong tambah 1. So jawapan dia akan dapat 1. Okay, faham tak? So, bukan kosong X menghampiri 1. X menghampiri 1. Jadi kat sini 1 tambah 1 akan dapat 2. Faham ya? Kelas? Ya, cikgu. Faham, cikgu. Okay. Faham. Faham Okay, so sekarang ada berapa orang ni? 14 orang. Siapa yang baru masuk ni? Okay, seterusnya. Tengok soalan yang seterusnya. Contoh soalan 3. Had square root X tolak 1, X tambah 1 tolak 1 per X. Yang ini pula, apabila melakukan pergantian langsung, bentuk tak tentu, kosong per kosong akan diperolehi. Jadi rasionalnya pengangka pada bagi pecahan dengan mendarabkan dengan konjugat. Konjugatnya apa? Konjugatnya apa? Kalau kat sini X, square root X tambah 1, tolak 1, kat sini dia akan jadi square root X tambah 1, tambah 1. Sebab kat sini tolak, sini akan jadi tambah. Sebab kita nak mansuhkan nanti. Okay, contoh. Kita tengok sini. X, square root X tambah 1, tolak 1 per X. So kita darabkan dengan konjugat dia, kiri dan atas dan bawah. Konjugatnya, atas dan bawah. Okay. Darabkan konjugat bagi pengangka, atas dan bawah. Okay, so awak gantikan square root X tambah 1 tolak 1. So awak matikanlah ni. Okay. Ini yang ini yang cikgu cakap tadi. Nampak tak? Dan kita gantikan. Yang ni kita boleh matikan kalau awak tak nampak. Okay, sekejap. Bila cikgu darabkan dengan konjugat dia. Okay. Contoh soalan C. Had X menghampiri kosong. Okay, square root X tambah 1 tolak 1 per X. Okay, so kita darab dengan konjugat dia. Konjugat ni adalah bila kita darabkan atas dengan bawah dia sama supaya kita akan dapat, kalau kat sini tolak dia akan jadi tambah. So konjugat dia adalah X tambah 1 tambah 1 dibahagi dengan sama juga X tambah 1 tambah 1. Sebab ini akan jadi 1 lah. Ini konjugat. Okay, so bila kita darab, macam mana nak darab Had X menghampiri kosong. Ini adalah macam tadi. Ingat tak? A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay. Dia akan jadi macam ni lah. Kan? 1 tolak 1 tambah kan? A tolak B. A tambah B. Bayangkan ini A. Okay. Bayangkan ini A. Yang ni B. Okay. Sama kan? So, bila kita tulis, bila kita darabkan dua kali, dia akan jadi ni. Dia akan jadi punca kuasa X tambah 1. Ni kuasa 2 kan?
Kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Bila cikgu tulis dalam bentuk yang ini, faham ke tidak? Okey, dibahagi dengan yang ini X bawah ni terus saja darab dengan konjugat dia. X tambah 1 tambah 1. Okey, so ini kalau kita mudahkan, had X menghampiri kosong. Ini kuasa 2 dengan punca kuasa dia akan mati. X tambah 1 tolak 1. Kuasa 2, 1 kuasa 2 tu 1 lah. Dibahagi dengan X tambah 1 tambah 1. Okay. So ini boleh pemudahkan. Ini habis kosong. So had X menghampiri kosong. 1 tolak 1 kosong. X per X square root X tambah 1 tambah 1. So bila kita gantikan dengan kosong, kita dapat apa? Bila kita gantikan dengan kosong, tengok sini. 1 X menghampiri kosong. 1 per X kosong. So kita gantikan, pergantian secara langsung. Kita akan dapat 1 tambah 1 per 2 akan dapat 1 tambah 1 tambah 1 akan dapat 1 per 2. Okay? Ini adalah pembezaan peringkat pertama. So kemahiran mendarab ni awak kena ada lah. Konjugat ni awak kena tahu. Konjugat dia, kemahiran mendarab, punca kuasa, faktorkan semua ni kena tahu. Okay? Boleh tak? Yang ni mungkin susah sikit lah soalan ni kan? Okay, tak apa. Kita tengok soalan yang lebih mudah. Okay, tengok sini. Nilaikan dalam buku sama ada dia tulis had ataupun limit. Lim ni untuk limit Limit X menghampiri 2 per 4 tolak X. Ini limit ni adalah had. Okay, macam mana kita nak nilaikan? Okay, pertama sekali had X menghampiri 2 per 4X. Okay, so awak gantikan saja 2 dengan X. So 2 per 4 tolak 2. Terus dapat 2 per 2 sama dengan 1. Kalau soalan macam ni dia straight. Dia straight saja Straight to the point, kita gantikan saja. Tapi kalau jumpa soalan macam B ni, apa kena buat? Kelas. Soalan B. Limit X menghampiri 3, X kuasa 2 tolak 9, X tolak 3. Nak buat apa ni? Faktor. Yang B. Faktorkan dulu. Ini adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Mesti faktorkan. So, had menghampiri 3. X kuasa 2 ni kita faktorkan. Ini A kuasa 2 tolak B kuasa 2, A tolak B, A tambah B dibahagi dengan X tolak 3. Baru boleh matikan. Bila kita dah cancel 2 ni, dia akan dapat X tambah 3. So, limit X menghampiri 3, X awak gantikan dengan 3, dapat 9. Dapat 6 Dapat 6. 3 tambah 3, 6. Okay, faham ya? Boleh tak? Boleh tak? Boleh faham tak yang ni? Jelas tak? Jelas sangat Okay, so 15 orang baru masuk, baru ada. Okay, so yang ni awak salin. Tengok. Latihan kendiri 2.1 muka surat 33. Nombor 1 hingga nombor 3 sebagai homework awak. Boleh tak? Tandakan sekarang? Boleh cikgu. Ini buat dalam buku 2 Buku 1 sudah hantar kan? Ya cikgu. Okay. Buat dalam buku 2. Buat dalam buku 2 Terus masuk tajuk baru bab 2 pembezaan. Ini latihan nombor 1 hingga nombor 3. Cikgu, cikgu nak tengok soalan sebelum ni cikgu sekejap. Soalan sebelum ni. Yang ni. Okey. Nak ambil gambar pun boleh. Nak salin pun boleh. Ini sebagai nota awak lah Cikgu boleh ulang lagi sekali cikgu. Yang mana? Tak faham. Yang X tolak 3 tu. Kenapa X tolak 3? Siapa ni? Kabi. Okey, yang ni. Sekarang awak tengok. Okey, ini tadi cikgu dah bagi tahu kita buat faktorkan. Bila ni adalah nombor kuasa 2 sempurna kan? Tadi kan cikgu kata A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kan? Okey, yang kat sini X kuasa 2 tolak 9. 9 ni adalah nombor kuasa 2 sempurna. 9 ni adalah berapa darab berapa dapat 9? Kabi. Berapa darab berapa? Darab 3. Jadi ni adalah X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Betul tak? Daripada rumus tadi ni,
bila kuasa 2 macam ni, kita akan dapat 1 tolak. Bila kita faktorkan dan satu lagi tambah. Okey, jelas ni. Jadi ini pun sama. Ini pun sama. Ini A, ini B. So apa bila kita faktorkan dia dapat apa? Plus. Bila kita faktorkan kita dapat apa? X tolak 3, X tambah 3. X tolak 3, X tambah 3. Itu yang dapat ni. Jelas tak? Okey, itu jelas. Terima kasih. Sebab bila ada nombor kuasa 2 sempurna macam ni, memang kita kena faktorkan dulu. Bila lepas faktorkan baru boleh kita matikan kita cancelkan. Okey? Jelas So, awak punya homework muka surat 33, number 1 to number 3. Okey, boleh? Boleh cikgu sambung? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Yang homework yang cikgu bagi ni number 1 to number 3, awak guna kaedah yang cikgu ajar sebelum ini lah. Kaedah yang cikgu ajar baru sebentar cikgu ajar tadi. Dan cikgu akan masuk kemahiran seterusnya. Pembezaan peringkat pertama. Pembezaan peringkat pertama. Ini adalah rumus penting untuk pembezaan nak salin boleh, nak ambil gambar pun boleh. Ini adalah rumus paling penting dalam pembezaan. Semua orang kena tahulah. Okey, rumus Y sama dengan rumus dia kan? Rumus pembezaan. Rumus pembezaan Y sama dengan AX kuasa N. So dy per dx. Ini adalah pembezaan. Dy per dx adalah N turun ke bawah, A yang asal, X kuasa N tolak 1. Rumus dia macam ni lah. Ni diguna pakai satu dunia guna rumus ni Okey, so contoh. Okey, ini pembezaan dia. Okey, contoh. Katalah cikgu ada Y sama dengan okey, Y sama dengan 3X kuasa berapa tu? 3X kuasa 2. Ini dalam buku teks awak Y sama dengan 3X kuasa 2. So dy dx, tengok sini, paling penting. Awak pun biasa dengar ni dy dx adalah sama dengan 2 ni turun ke bawah. Nombor kuasa turun ke bawah, didarab dengan nombor yang di bawah. And then X, N tolak 1. N tu 2 2 tolak 1. So awak akan dapat berapa? 6X. 2 tolak 1, 1 lah. So dy dx dia adalah 6X. Faham ke? Tak faham? Senang ke susah? Okey, contoh lain. Contoh lain. Kata cikgu ada Y sama dengan 5X kuasa negatif 2. Macam ni. So dy dx dia adalah negatif 2 ni turun bawah, 5 letak ke atas, 5 ni kita darabkan, X kuasa negatif 2 tolak 1. So awak akan dapat negatif 10 X kuasa negatif 3. Dalam MX kita akan tulis macam ni lah, negatif 10 per X kuasa 3. Bila kuasa negatif kita letak kat bawah. Okay, boleh jelas tak? Faham tak? Kalau okey, bagus. Ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Katalah cikgu ada Y sama dengan 5X. So dy dx dia berapa? Dy dx adalah 5X ni adalah kuasa 1, betul? 5X tu X kuasa 1. So 1 letak kat depan, darabkan dengan 5. X kuasa 1 tolak 1. So akan dapat 5 X kuasa 0, betul? 1 tolak 1. So dy dx adalah 5 sahaja. X kuasa 0 ni 1. So dy dx adalah 5. Untuk nombor yang ada perkali kat depan, dy dx adalah nombor bulat dia saja. Contoh Y sama dengan 6x, dy dx sama dengan 6. Okey, ambil nombor saja. Okey, kalau tak ada kuasa. Okey, ini contoh seterusnya. Kalau nak salin pun boleh, nak ambil gambar pun boleh contoh cikgu ni. Sebab yang ni tak ada dalam nota awak. Tak ada dalam PowerPoint tu. Ya? Boleh tak? Ambil gambar boleh? Okey, seterusnya. Nak screenshot pun boleh Okey, tengok contoh. Ini dia. Sama ada dia akan tanya awak boleh nampak tak PowerPoint cikgu ni? Boleh nampak tak PowerPoint cikgu? Kalau cikgu besarkan macam ni nampak lebih jelas ke? Kecil juga cikgu. Ada sama dalam je. Ada dalam buku teks. Okey, cikgu keluarkan satu-satu sekejap. Cikgu keluarkan satu-satu nak bagi awak jelas. Okey, tengok sini. Tadi ini formula yang tadi ni. Contoh yang pertama. Jika Y sama dengan 3X kuasa 2, maka dy dx sama dengan 6X. Sebab 2 ni turun ke bawah, 3 darab 2, 6X.
Okey, dan dy dx disebut sebagai pembezaan y terhadap x. Kita bezakan y terhadap x. Okey, dan jika fx adalah 3x kuasa 2. Fx ni sama dengan y sebenarnya. Tapi bila dia, maka f prime x, ini adalah pembezaan f prime x pun ditulis. Kalau dia tak tulis dy dx, dia akan, kalau dia bagi fx, dia akan minta f prime x tu adalah pembezaan. So pembezaan dia 6x. Fx dikenali sebagai fungsi kecerunan bagi lengkung. Jadi y sama dengan fx kerana fungsi ini boleh digunakan untuk mencari kecerunan lengkung pada sebarang titik. Biasa dalam persamaan garis lurus, dalam persamaan lengkung, dia akan bagi dalam sebutan fx. Kalau dia minta f prime x, maknanya dia minta dy dx. Ataupun dia minta kecerunan. Okay, so yang ketiga, awak akan jumpa juga macam ni, d per dx 3x kuasa 2. Dia akan sama juga 6x, maknanya kita bezakan. Tapi dia tulis sebagai jika bezakan 3x kuasa 2 terhadap x, maka hasilnya ialah 6x. Kita bezakan yang ini. Okay, d per dx pun pembezaan. Okay, dan awak tengok tip pintar tu kat tepi buku awak tu ada tip pintar. Jika y sama dengan ax kuasa n, jika n sama dengan 1, dy dx sama dengan 0. Jika n sama dengan 0, dy dx sama dengan 0. Tak apa. Nanti kita tengok situasi tu. Okey, seterusnya perbandingan antara graf fx dengan graf fungsi kecerunan f prime x bagi fungsi polinomial dalam bentuk y sama dengan fx dan ax kuasa n dengan a sama dengan 1 kuasa tertinggi n 1, 2 dan 3 dapat dirumuskan seperti berikut. Okey, tengok contoh dalam buku teks awak ada. Okey, ini adalah garis lurus. Jika y sama dengan fx sama dengan x dan y sama dengan f prime x sama dengan 1. Ini garis lurus. Garis lurus kecerunan dia y bagi x. Paksi x y, paksi x 1, paksi y 1. Y bagi x, 1 bagi 1. Kecerunan dia adalah 1. Betul tak? Ingat lagi tak kecerunan garis lurus? M sama dengan y bagi x. Yang kedua, kita akan jumpa lengkung ini. Graf y sama dengan fx sama dengan x kuasa 2. Senyum. F kuasa 2 dan y sama dengan f prime x sama dengan 2x. Jadi ini kita bergantung kepada nilai koordinat x kecerunan dia. So ini yang cikgu cakap tadi. Kita akan cari persamaan untuk garis lengkung menggunakan dy dx, pembezaan. Okey. Dan seterusnya untuk graf kubik kuasa 3 pun kita cari, kita akan gunakan f prime x. Kalau x kuasa 3 letak kat depan, x kuasa 3 tolak 1 akan dapat 2. Okey, jelas tak? Ini sebagai, ni je lah. Nak dedahkan awak lah kepada penggunaan dy dx. Okey, langkah-langkah untuk menentukan kecerunan fx bagi satu titik adalah seperti berikut. Cari fungsi kecerunan fx sama dengan ax kuasa n. Terlebih dahulu dengan menggunakan rumus gantikan x dalam kecerunan itu. Okey, kalau fx sama dengan ax kuasa n, dengan a ialah apa malah, maka n sama dengan, ni dah hilang dah. Maka n sama dengan ax kuasa n. Okey, tak apa, nanti kita akan tengok balik lah. Okey, dia lebih pada soalan lah. Okey, so sekarang gantikanlah nilai x. Kalau kat sini kan f prime x sama dengan 2x kan, awak tengok koordinat yang menyentuh paksi x adalah 2, 4. So awak gantikan x tu dengan 2. So kecerunan dia kita dapat 2 darab 2, kita dapat 4. Itu sebenarnya yang dia nak cakap dalam langkah-langkahnya. Okey. Proses untuk menentukan fungsi kecerunan disebut sebagai pembezaan. Fungsi ini yang kita nak belajar. Fungsi kecerunan dikenali sebagai terbitan pertama bagi suatu fungsi atau fungsi terbutan atau perkali perbezaan y terhadap x. Apa pembahasa dia kat sini? Dia nak pembezaan. Pembezaan adalah dy dx. Okey. Contoh. Ini tadi cikgu. Okey, kita tengok satu-satu contoh ni. Bagaimana kita nak cari? Cikgu akan tunjukkan lah. Contoh ni cikgu tunjuk satu-satu lah. Okey. Boleh tak?